Jadi apabila masuk bulan Rabiul Awal ni, maka perlulah bulan ini dimuliakan, dihormati dengan cara yang laiq, yang sesuai. Apa cara sesuai untuk kita muliakan bulan Rabiul Awal? Bil ittiba'i lahu, adalah dengan kita ittiba', ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Hajj, memuliakan bulan ini, memuliakan bulan yang mulia ini, iaitu bulan Maulid Nabi, adalah dengan kita menambahkan amal baik yang baik dan bersedekah dan lain-lain daripada qurbat, amalan-amalan soleh. Dan sesiapa yang tidak mampu untuk buat amal soleh, maka hendaklah dia menghindari perkara yang diharamkan demi menjaga kemuliaan bulan Rabiul Awal ini. Janganlah bulan Rabiul Awal ni lagi banyak bid'ah pula yang kita buat. Tak sepatutnya bulan yang orang memperingati Nabi ni, bulan tu lah kita banyak buat bid'ah. Sepatutnya bulan kita memperingati Nabi ni, lebih banyaklah amal baik kita buat, sebab kita terkenang kepada sunnah Nabi. Maka perlulah ditinggalkan perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara yang baru dalam agama, dan dihindari segala tempat-tempat bid'ah yang tak sepatutnya dilakukan. Malangnya dia kata setengah orang pada musim Maulid inilah, pada bulan Rabiul Awal inilah, bulan Maulid inilah dibuat bid'ah. Wa qad irtakaba ba'dhum fi hadzal zamani ضد hadzal ma'na. Sepatutnya bulan Rabiul Awal kita ittiba' Nabi, tapi setengah orang dibuat sebaliknya. Apabila masuk bulan yang mulia ini, mereka segera buat apa? Allahu wal'ab biddaf. Dan masuk bulan Maulid lagi kuat mereka berhibur, berlalai, berlara, berseronok main alat muzik. Maka siapa yang begitu keadaannya, masuk bulan Rabiul Awal lagi syok buat bid'ah, falyabki ala nafsihi. Kalau gitulah keadaan dia, maka kalau ada orang yang nak nangis, maka nangislah kepada dirinya sendiri. Kerana dia ni dah teruk sangat. Bulan orang ingat Nabi, kita ingat bid'ah. Falyabki alal islami wa ghurbatihi. Maka sedihlah dengan keadaan Islam dan keganjilan Islam pada waktu ini. Wa ghurbati ahlihi wal amilin bi sunnah. Dan sedihlah tentang sedikitnya orang yang beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya laitahum law amilul maghani laisa illa. Alangkah baiknya kalau golongan ahli bid'ah ni masuk bulan Maulid hanya main alat muzik je. Kalau inilah saja bid'ahnya, boleh kira lah lagi, tak apalah, tak adalah serius sangat. Bal yaz'um, tapi mereka buat bid'ah lagi teruk daripada main alat muzik lagi. Apa dia? Setengah daripada mereka ni yata'addabu, setengah daripada mereka ni menyangkakan bahawa mereka itu beradab. Adab sekarang ramai orang suka guna perkataan adab kan. Konon-konon mereka itu ahli tasawuf lah, konon kan, adab. Jadi mereka menyangka bahawa mereka ini beradab. Macam mana? Mereka mulakan majlis maulid mereka dengan membaca Al-Kitab Al-Aziz, membaca Al-Quran. Wa yanzuruna ila man huwa aktharu ma'rifatan bil hunuki wa turuqil muhayyajati li tarabin nufusi. Mereka sangka adab. Apa adab? Masa nak mula majlis maulid tu, baca Quran lah, muqaddimah baca Quran. Apa yang baca Quran tu? Mereka ambil orang yang paling pandai maqamat. Dia buat Quran ni macam nyanyian pula. Patutnya baca Quran ni dengan bertajwid saja. Ini dia buat Al-Quran ni macam alat muzik, macam lirik muzik. Ada maqamat. Baca Quran dengan maqamat, menundukkan Quran kepada hukum-hukum maqamat. Ini adalah perkara bid'ah. Mata-mata untuk tarabin nufus, untuk syok, untuk sedap dengar, bukan untuk sedap faham atau ambil iktibar, bukan. Tetapi baca Quran berlagu-lagu sampai boleh salah tajwid, kerana menundukkan hukum Quran itu kepada hukum-hukum hakam maqamat. Dan ini adalah perkara yang terdapat padanya pelbagai mafsadah, pelbagai kerosakan. Pertama, apabila mereka membaca Al-Quran dan menjadikan pembacaan Quran itu tunduk kepada tarji' al-ghina. Siapa yang rajin boleh tengok di YouTube hukum membaca Al-Quran dengan maqamat. Boleh tengok penjelasan Dr. Aiman Rushdi Suwaid tentang hukum membaca Quran dengan maqamat, dengan kaedah-kaedah muzik, lagu. Yang kedua, bila kita buat Quran macam tu, kita tundukkan Al-Quran dengan hukum hakam nyanyian, muzik ini, maqamat ini, fihi qillatu adabin wa qillati ihtiram li kitabillah. Adalah sebenarnya tak ada adab pun. Kita ingat orang yang baca Quran dengan maqamat tu beradab lah dengan Quran, Sebenarnya itulah yang paling kurang adab dengan Al-Quran. Yang ketiga, annahum yaqta'una qira'ata kitabillahi wa yuqbiluna ala syahawati nufusihim min sama'il lahwi. Mereka memanglah mula dengan baca Quran, tapi mereka putuskan pembacaan Quran itu, habis baca Quran itu pergi buat dosa pula dengan main alat-alat muzik. Ini menurut Syekh lah, mungkin alat muzik ni ada detail hukum dia.
Yang keempat, annahum yuzhiruna ghaira ma fi bawatinihim. Golongan yang sambut maulid ni, mereka menzahirkan sesuatu yang tidak ada pada hati mereka. Mereka menzahirkan sesuatu yang bercanggahan dengan hati mereka. Dan inilah dia sifat munafik. Ini ada sifat nifaq, sifat munafik. Apa dia? Wa huwa an yuzhira al-mar'u min nafsihi syai'an wa huwa yuridu ghairahu. Dia menzahirkan sesuatu tapi sebenarnya dia nak bukan yang dizahirkan. Maknanya luar lain dalam lain lah. Contoh, mereka mulakan majlis maulid tu dengan baca Quran, tetapi dalam hati mereka sebenarnya nak tunggu qasidah lepas tu. Mulalah Quran dulu kan sebagai syarat. Mula-mula baca Quran. Tapi dalam hati ni, cepatlah kita nak dengar qasidah pula depan ni kan. Nak ketuk gendang, nak main alat muzik pula depan ni. Nak joget-joget pula. Nak layan Ya Hanana pula contoh. Ini Syekh Sufi sebut seorang ulama Sufi sebut. Diorang ni, dan dia lebih kenal lah ahli Sufi pada zaman dia ni. Memanglah mula-mula baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fatahna laka fathan mubina. Baca pun sikit je, pendek je kan. Bacalah, tak apalah, sekejap. Dalam hati, cepatlah bila nak qasidah ni, bila nak nasyid, bila nak nyanyi. Ini juga adalah satu kurang adab dengan Al-Quran. Kemudian, kelima, setengah daripada mereka ni yuqallilu minal qira'ah. Baca Quran sikit je. Sepatutnya kalau betul korang ni sufi, korang ni cinta Nabi, sayang Allah, Quran tu bacalah banyak sikit kan. Tak pun, paling kurang Quran tu bacaan biarlah lebih baik daripada baca qasidah. Kadang qasidah tu lebih lancar lagi daripada baca Quran. Sedih qasidah tu lebih sedap lagi dia baca, lebih betul makhraj dia daripada dia baca Quran. Ini satu perkara yang sangat sedih. Kata Syekh lagi, mereka baca Quran sikit je. Kenapa? Liquwatil ba'ithi ala lahwihi bima ba'daha. Kerana tak sabar nak nasyid selepas ni. Nak qasidah, baca Quran sikit-sikit dah lah kan. Lepas ni kita qasidah, nyanyi je. Yang keenam, setengah orang yang sami'in ni, setengah orang yang dengar bacaan Quran ni, idza tawwala al-qari'u al-qira'ata. Kalaulah qari', orang yang baca Quran ni baca panjang Quran, yataqalqaluna minhu. Mereka buat suara nak suruh berhenti. Yataqalqaluna minhu. Yataqalqal ni maknanya dia buat isyarat suruh berhenti lah. Panjangnya baca kan. Dia ketuk-ketuk lantai ke kan, atau dia berdehim ke, atau dia gerak-gerakkan badan dia kan. Cakap, dah tu stop lah, baca Quran panjang sangat, kita nak qasidah pula lepas ni kan. Ini pun salah satu bentuk kurang adab dengan kitabullah. Likaunihi tawwala alaihim. Kau dia baca Quran lama sangat kan. Kita nak dengar qasidah, nak enjoy ni. Walam yaskut hatta yashtaghilu bima yuhibbunahu minan lahu. Dan dia takkan berhenti, dia takkan berhenti beri isyarat kepada qari itu agar berhenti kan. Dia akan buat isyarat, dia akan bunyi-bunyi suara supaya mereka dapat menyibukkan diri mereka dengan apa yang hawa nafsu mereka suka daripada kelalaian. Dan ini adalah bercanggah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan ahlul khasyah, orang-orang yang takut kepada Allah serta ahlul iman. Ini bukan sifat orang ahli iman. Kerana ahlul khasyah dan ahlul iman yang sebenar, ahli sufi yang sebenar, mereka yuhibbuna sama'a kalami maulahum. Mereka suka mendengar kata-kata Tuhan mereka. Bukannya rasa rimas, ataupun bukannya suruh cepat-cepat habis. Ini tanda bukan orang yang ahlul khasyah dan bukan ahli iman. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan orang-orang yang beriman ini, apabila mereka mendengar wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum tafidu minad dama'. Kamu akan lihat mata mereka itu bercucuran air mata sedih, takut mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Inilah perkara yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang yang mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dengar kalam Allah, menangis. Tetapi golongan ini, golongan yang beliau sedang kritik ni, melakukan sebaliknya. Apa yang mereka buat? Bila mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala, lepas habis dengar kalam Allah, apa mereka buat? Qamu ila raqsi wal farahi was sururi wat tarab. Mereka bangun berjoget, menari, bersuka, berseronok, enjoy. Bima la yanbaghi. Dan tak sepatutnya lah itu berlaku. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih. Alangkah sedihnya. Ala adamil istihya'i min amalil dhunub. Kerana mereka itu tidak segan silu melakukan dosa. Ya'maluna a'mal syaitan. Mereka buat amalan-amalan syaitan, tapi wa yatlubuna al-ajra min rabbil alamin. Buat amalan syaitan tapi minta pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala.